أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عصمة بذاتك في كل وقت وحين اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung lagi kuliah kita dalam kitab Ihfazillah Yahfazuka. Jagalah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Dan kita meneruskan pada tajuk Allah Subhanahu Wa Taala menyokong para walinya dengan pelbagai karomah. Karomah itu adalah daripada perkataan kiram. Dia daripada kalau masdarnya asal kata kiram. Karima yakramu kiram karamah. Iaitu kemuliaan. Perkara-perkara kemuliaan ataupun karamah sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada pelbagai bentuk. Ada yang nama ma'unah. Ada juga namanya mukjizat. Kalau mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para nabi dan rasul. Karamah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para hamba-hambanya yang soleh, al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dirinya kepada Allah. Ma'unah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Perkara itu semuanya adalah perkara-perkara yang Allah berikan yang tanpa dirancang. Bukannya kita merancang, kita buat sesuatu, kita usaha hingga kita dapatkan benda tu. Kalau yang sesuatu dirancang, usaha dan kita dapatkan benda tu, itu sihir. Contohnya seorang, aku ingin, ni contohnya aku ingin supaya boleh, boleh apa? Boleh pukul dia daripada pesana apa semuanya. Ataupun boleh terbang pergi ke situ. Itu sihir. Sebab dia yang merancang untuk dapatkan sesuatu itu. Kan tetapi kalau sesuatu yang datang daripada Allah tanpa dirancang, dia hanya menyerahkan diri kepada Allah dan minta perlindungan daripada Allah, hatinya dah dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Itu. Seperti perkara-perkara yang berlaku kepada para nabi dan rasul berkaitan dengan mukjizat. Contoh, ketika Nabi Ibrahim
ingin dibakar. Dia tak tahu. Kalau contohnya menurut akal, apabila nak dibakar dia minta pada Allah, ya Allah, turunkan hujan. Aku nakkan hujan, matikan api itu. Dia tak tahu pun dirinya boleh terbakar. Tapi tak berlaku begitu. Itu kan. Di antara sokongan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya adalah dengan memberikan mukjizat, karamah, kelebihan tersendiri kepada mereka. Ya, para wali maknanya kat sini adalah yang mendapat perlindungan daripada Allah. Kalau nabi mukjizat, orang soleh karamah. Allah Subhanahu wa taala membekali dan menyokong kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat. Sesuatu yang dapat melemahkan yang lain. Semoga Allah memberkati kalian yang banyak. Hanya sedikit sahaja orang yang dapat menghitungnya. Mukjizat hanya kepada para nabi dan rasul. Maknanya tidak semua orang boleh dapat. Pada suatu ketika, ini contoh yang berlaku ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendapat mukjizat daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Waktu itu Nabi hendak berkhutbah ya. Beliau berbicara kepada mereka di depan ramai orang, dia berkhutbah, lalu beliau meminta mimbar baru yang dibuat untuknya. Maka mimbar itu pun diletakkan di sebelah batang pohon yang menjadi sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni Nabi kalau contohnya berkhutbah, dia bersandar dekat pohon kurma. Sambil sandar tu biarkan nampak berbeza di antara Nabi dan orang lain. Jadi Nabi masa dia nak berkhutbah tu biarkan ada satu tempat. Jadi tempat Nabi khutbah dekat sini. Jadi dia sandar dekat sebatang pokok kurma. Sebelum tu begitu. Tapi pada ketika melihat ya pokok tu pun dah condong, kemudian orang semuanya dah ada kreatif lah, dia inovatif. Orang kata dia pada waktu tu dia macam apa kata kita buat tempat yang lebih cantik lagi. Jadi dibuatkan dah mimbar pada waktu tu untuk Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian maka batang pokok itu merasa sakit setelah berpisah dengan sang kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sebatang pokok yang tidak dapat berbicara dan tidak dapat berkata-kata, tidak makan, tidak boleh memberi manfaat ataupun mendatangkan mudarat, akan tetapi dia boleh meraung dan menyayangi, akan tetapi dia boleh menangis dan disaksikan dan didengarkan oleh khalayak ramai. Tiba-tiba tuan-tuan, apabila Nabi SAW dia berkhutbah dekat atas mimbar yang baru, terdengar suara seperti anak unta yang meringik-ringik, kehausan, kelaparan, ingin menyusu kepada ibunya. Kita anak unta tak pernah dengar kan macam menangis. Sebab negara kita ni tak ada unta. Contoh macam kambing kambing. Anak kambing mengembek, kehausan. Kalau ngembek kita dapat bayangkan. Mengembek kehausan, nakkan ibunya untuk menyusu. Kalau dipisahkan, tanya, asyik mengembek, macam tu mengembek sampai kalau dia belum dapat susu tu, dia akan terus bising dia. Apabila dipisahkan anaknya kepada ibunya, dia akan mengembek je. Dulu kita kan rumah-rumah tu biasa ada kambing-kambing ada kandang-kandang kecil-kecil. Dia akan kedengaran aja, akan bising aja. Sampailah kalau misalnya dah susu baru diam. Macam itulah. Ya, itu kalau kambing, tapi yang suaranya yang disebutkan dalam hadis tu adalah anak unta yang meringik ya, dalam keadaan dia tu nak susu kehausan. Dia meringik macam tu. Suaranya itu didengari oleh
Semua sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu ketika Nabi berkhutbah. Jadi sahabat semuanya melihat dari mana datangnya anak unta itu. Akhirnya Rasulullah SAW dia memegang batang pohon kurma itu dipegang dengan kasih sayang, dengan penuh lembutnya, sampailah suara rengikan itu, suara tangisan itu berhenti sehingga tidak didengari oleh sahabat-sahabat. Tuan-tuan. Ini adalah mukjizat Nabi. Yang mukjizat Nabi yang Nabi tak rancang pun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Yang dikata Nabi ini adalah rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali hanyalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Rahmat lil alamin ini bukan kepada manusia saja. Kepada makhluk Allah yang lain. Jin, manusia, pohon, batu-batu. Ini semuanya adalah mereka ini memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memberikan rahmat bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh alam. Mereka semuanya mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Khataman nabiyyin. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada umat Islam, menunjukkan kepada Nabi mukjizat yang tidak dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan yang diberikan. Bagaimana kasih sayangnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berupa pohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia boleh tenang. Tuan-tuan. Baik. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kami telah mendengar suaranya seperti suara unta yang baru saja melahirkan. Lalu dia meninggalkan anaknya di padang Sahara. Itu ibarat yang dia dengar tu seperti anak unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati batang pohon yang disaksikan dan didengar oleh manusia tersebut supaya batang pohon itu menjadi tenang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia dan suci itu di atasnya supaya dia menjadi tenang dan stabil. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pohon ni tuan-tuan, ya. Macam batu, pohon. Itu dia makhluk Allah. Makhluk Allah ni ada 4 jenis. Yang disebutkan oleh Imam Baijuri. Iaitu daripada tiada menjadi ada. Kalau macam pohon ni, daripada tiada menjadi ada, kemudian dia akan dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Kalau macam pohon ni daripada ada menjadi daripada tiada menjadi ada. Daripada dia belum diciptakan menjadi ada, kemudian dia akan tiada. Itu pohon. Apabila dia akan memberikan manfaat dan syafaat tu dekat dunia saja. Yang kedua, daripada tiada menjadi ada, kemudian dia akan tiada, dia akan tiada. Dan kemudian dibangkitkan kembali, kemudian dia akan tiada kembali. Itu. Contoh, apa dia? Haiwan. Haiwan ini Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia tiada, Allah bangkitkan menjadi ada di dunia. Kemudian dia akan mati, fana, hancur. Kemudian dia akan dibangkitkan lagi di akhirat. Menjadi peneman kepada kita. Kalau misalnya yang soleh, maka akan, macam contohnya binatang-binatang yang kita korbankan, maka dia akan menjadi peneman pada kita di Yaumul Mahsyar nanti. Kemudian apabila di akhirat,
maka dia akan dimatikan kembali. Itu sebab dia tidak membawa apa namanya dia taklif, dia tidak ada taklif. Maknanya dia hanya setakat dibangkitkan, kemudian dia memberi pertolongan kepada orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga ni, daripada tiada menjadi ada. Kemudian dia akan fana, tiada, dan dia akan dibangkitkan kembali dan akan terus hidup selamanya. Iaitu manusia, jin, dan juga para malaikat. Maka pada waktu ni, daripada dia ni tiada, kemudian Allah SWT ciptakan, kemudian difanakan dan dia akhirat nanti, kemudian dia akan kekal. Kalau malaikat, dia akan kekal dengan amalan yang Allah SWT berikan padanya. Tapi kalau manusia, dia akan kekal, sama ada di dunia atau di akhirat. Di syurga ataupun di neraka. Yang satu lagi adalah daripada tiada menjadi ada dan dia akan terus kekal. Iaitu syurga, neraka, makhluk Allah. Daripada tak ada, kemudian Allah SWT ciptakan ia dan dia akan kekal. Inilah bentuk-bentuk makhluk Allah yang Allah SWT ciptakan pada kita. Di alam inilah. Baik tuan-tuan, tadi kita dapat sedikit keterangan berkaitan dengan mukjizat yang berlaku kepada para nabi dan rasul, dan cerita berkaitan mukjizat pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang al-karamah, kemuliaan, adalah bentuk tunggal daripada kata karamah. Para penganut faham ahli sunnah wal jamaah telah menetapkan dan mengakui keberadaan karamah ini. Mereka mengatakan karamah ini akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman apabila dia sudah sampai pada tahap ibadah yang tinggi, dan ini hanya boleh dicapai oleh orang-orang yang terlebih dahulu dalam beramal soleh dan yang sentiasa gemar melakukan ibadah kepada Allah. Ini as-salik. Orang-orang yang dia bergemar ibadah ni disebut salik. Salik ni maknanya pengamal ibadah. Tempat untuk beribadah tu namanya suluk. Ini tuan-tuan. Ataupun abid. Orang-orang yang sentiasa hamba Allah, yang dia sentiasa mengingat kepada penciptanya. Jadi itu antara tanda-tanda ataupun seseorang yang akan diberikan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya itu adalah dia sampai tahap ibadah yang tinggi. Ibadah yang hatinya sudah tidak ghaflah lagi. Hati yang ghaflah ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, iaitu berkaitan dengan minal ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang dia ini hatinya itu tidak terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hati yang ghaflah, hati yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia ni berada pada tahap ibadah yang tinggi, maknanya hatinya itu dia dah menjadi hati yang terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya, hatinya itu dia sentiasa dalam keadaan tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an wa khufyah. Tadarru' ni apa macam tuan-tuan? Hati yang sentiasa terasa kepada sesuatu sehingga dia ni tunduk pada Allah. Terasa sesuatu. Tadarruk ni
Kalau apa dari segi bahasa ni, orang yang menangis. Menangis yang lemah. Dirinya itu sampai lemah. Menangis, meratap sehingga melemah. Dia ibarat contoh tuan-tuan. Orang menangis ni ada dua. Satu orang menangis yang dia apabila dia nampak ya sesuatu benda yang sedih, maka dia akan meraung. Meraung ataupun dia merasa sesuatu ya kejadian di depan matanya, dia akan menangis, meraung, dan pada waktu tu baru dia rasa lega. Ada macam tu. Sebab dia nak meluahkan perasaan dia tu. Ada yang satu lagi, dia dalam keadaan kesedihan. Ini orang yang dalam keadaan kesedihan ni, contoh ada kematian. Tengok mukanya boleh sabar, tetap, tapi hatinya meronta-ronta. Dia tak nak tunjukkan depan orang, tapi tiba-tiba mengalir air mata. Badannya lemah, tak boleh berbicara. Nak ucap pun susah, bergetar-getar. Kan? Badannya lemah. Biasanya dia boleh kuat apa semua, tapi pada waktu dia lemah. Ya. Apabila dia mengenang, maka dia akan mengalirkan air mata. Macam tu. Ini yang dikatakan tadarruk. Dari segi luarannya itu biasa, tapi di dalam apa? Di dalamnya itu benda yang kacau bilau, dalam keadaan kesedihan yang teramat. Itu yang memainkan perasaan sedihnya itu bukan zahir, tapi dalam batin. Itu namanya tadarruk. Gitulah juga ya, hati yang ada keterkaitan dengan Allah, maknanya pada waktu tu hatinya tu bukan ghaflah. Hatinya tu tidak terbiar macam tu saja, tapi hatinya sentiasa berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar wala takum minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama Tuhanmu dalam jiwa kamu, dalam diri kamu, dengan perasaan tadarruk dan juga khufyah, ketakutan. Itu dia. Ketakutan ni sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan sifat takut ini, sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah Subhanahu wa taala meredai atas perbuatan seorang hamba yang mana hambanya itu dia melakukan amal ibadahnya itu redha dirinya itu hanya kepada Allah. Dan inilah tanda-tanda liman khasyya rabbah, hamba-hambanya yang takut kepada Tuhannya. Jadi orang yang melaksanakan satu ibadah untuk mendapat keredaan Allah, iaitu dengan keikhlasan. Itu yang disebutkan dekat dalam surah surah Al-Bayyinah. Ya. Iaitu dia hendaklah melakukan amalan itu dengan keikhlasan, barulah dia akan mendapatkan keredaan. Dia akan rela apa yang dia buat tu hanya kepada Allah, dan Allah akan meredai atas perbuatannya itu. Tuan-tuan. Barulah Allah SWT akan angkat dirinya itu ya menjadi hambanya yang sentiasa dekat dengan Allah. Dan kaliman khasyya rabbah, itu disebutkan oleh Allah. Kerana dalam hatinya itu sentiasa takut. Takut ni maknanya itu dia sentiasa berhubung kepada Allah SWT. Dan inilah yang disebutkan tadi ya, tadarru'an wa khufyah. Hatinya itu dalam keadaan sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal jahri ya fil qawli, maknanya dia itu berhubung bukannya bil jahri. Kalau misalnya bil jahri maknanya dengan apa? Dengan secara zahir, bukan, tapi secara batin.
Dia berhubung dengan Allah SWT tanpa dia berbicara. Waktu tu kalau misalnya dia ingat Allah, ya. Yang ni dia wazkur rabbaka. Dia menyebut nama Allah. Menyebut dalam hatinya tu Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan dia hanya hatinya sahaja yang menyebut nama Allah. Pada waktu siang dan malam. Bil usuli wal asar. Bil hudui wal asar. Apabila inilah yang barulah Allah SWT kategorikan. Orang-orang yang tidak ghaflah hatinya. Orang-orang yang tidak lalai jiwanya. Wala takum minal ghafilin. Maka mereka tidak termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Itu maknanya jiwanya itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara amalan orang-orang yang soleh. Yang tadi disebutkan apa? Sudah sampai kepada tahap ibadah yang tinggi. Dan ia hanya boleh dicapai oleh orang-orang yang terlebih dahulu daripada beramal soleh. Sentiasa jiwanya itu ingat kepada Allah SWT. Dan ini adalah suatu perkara yang baik, tuan-tuan, yang bagus. Kalau contohnya hati kita ni, jiwa kita ni dah sentiasa ingat kepada Allah SWT. Apabila roh, ya, dan jiwa ini dah terpisah kepada badan, dia dah terbiasa, tuan-tuan. Dia dah terbiasa, jiwanya dah tak kosong. Sekarang ni jiwa ini, kita nampak macam kita rasakan jiwa kita ni terpenuhi. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang zahir. Jadi jiwa tu, dia apa? Diikat dengan perkara-perkara yang zahir di dunia. Jadi nampak tak kosong. Tapi apabila jasad ini telah pergi daripada jiwa kita, jasad ini telah pergi, hati ini telah pergi daripada jiwa kita, roh ini telah pergi kepada jiwa kita. Pada waktu itu, roh, ya, jiwa kita akan terus terasa terasing dan terasa kosong. Siapa yang dia nak sandarkan? Sebelum disandarkan kepada jasad. Dia akan terkosong. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tercari-cari. Tapi kalau di dunia ini kita dah isi jiwa kita dengan dekatkan diri kepada Allah, dengan sentiasa menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah, ya, dengan mengakui bahawa Allah itu adalah sebagai pelindung kita, melakukan sentiasa amal-amal untuk rohani kita. Apabila dia terpisah dengan jasad, dia tidak terasing lagi. Sebab bagi dia ada yang melindungi dia, Allah. Dia tidak rasa ketakutan. Bagi dia tetap seperti mana dia dekat dunia, hanya ada pada dirinya Allah. Apabila dia berpisah dengan jasad, hanya ada pada dirinya Allah. Dia tidak terasa ketakutan. Sama ada di dalam kubur, di hari mahsyar, ataupun nanti dibangkitkan. Dia tidak akan rasa terasing lagi. Ini hanya ada pada jiwa orang-orang yang soleh, yang sentiasa gemar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, tuan-tuan, amalan orang-orang soleh ini, dia ini adalah mengamalkan perkara-perkara yang fardu ain pada dirinya, tetapi dia lebihkan amalan itu menjadi sebagai satu rutinitas, ya, ataupun sebagai suatu perbuatan yang kerap dijadikan dalam kehidupannya. Contoh, baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu fardu ain. Ya. Fardu ain. Kerana kalau orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, dia tidak tahu Fatihah, maka tak solat. Solatnya itu tidak sah. Ya. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah SAW. Ya, tidak dikira solat seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran, Ummul Kitab. Jadi, kewajipan untuk membaca Al-Quran itu ada. Tetapi dia dah jadikan dia sebagai rutinitas. Apa dia? Sebagai amalan harian. Sebagai amalan kehidupan harian. Sehingga jiwanya itu rasa terasing jika tidak ada Al-Quran dalam jiwanya. Ini tuan-tuan.
Pernah tak kita rasakan benda tu terasing? Ada. Sekarang tuan-tuan ya. Ha, kalau kita tengok anak-anak muda, bukan anak muda je. Saya pun sendiri kan. Dan kita tuan-tuan, handset. Handset. Handset tu dah jadi sebagai amalan rutinitas. Ke mana-mana kita bawa. Kan? Kalau tak ada dekat poket, nanti ada juga. Dekat sini. Ada je dia. Dibekalkan dengan sentiasa dia dah jadi sebahagian daripada hidup kita macam tu. Sehari berapa kali kita buka? Kalau kita tak buka, kita rasakan kita ketinggalan. Kalau dia tak buka, kita rasakan bahawa kita tak dapat info. Itu dia. Tak dapat info. Jadi, perkara ini dia akan menjadi satu, kalau contohnya kita tertinggal handset tu dekat rumah, sanggup kita balik ambil. Dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hati, jiwa tu dia tidak tenang. Sebab jiwa ni, handset ni dah masuk ke dalam jiwa kita. Handset tu dah jadi masuk ke jiwa kita. Itu yang sepatutnya kita jadikan amalan ibadah kita tu sebahagiannya macam amalan handset kita. Solat. Kan? Kalau solat ni bukan hanya solat 5 waktu sahaja. Ya, waktu siang dia penuhi dengan solat sunnah. Waktu malam dia penuhi dengan solat sunnah. Ada masa dia akan menjadikan solat sunnah. Solat sunnah tu dijadikan amalan rutinitas. Maknanya amalan rutin yang dilakukan apabila dia tak solat, maka badannya akan rasa kesakitan. Tu. Baca Al-Quran macam tu juga. Dia menjadikan rutin untuk jiwa kita. Apabila sehari kita tak baca Al-Quran, kita akan rasakan kekosongan. Itu yang kita inginkan, tuan-tuan. Ya. Benda yang daripada zahir di dunia, tetapi kita masukkan dia ke dalam jiwa kita. Cuma bezanya tadi, kalau handset ni, dia hanya nampaknya kepada zahir. Sebab dia kepentingan dunia. Tetapi kalau Al-Quran, solat, sedekah, itu amalan zahir untuk penyempurnaan jiwa kita. Kerana kembalinya itu ingat kepada Allah. Ya. Berzikir, dijadikan dia satu amalan. Ingat kepada Allah. Baca Al-Quran, dia akan ingat kepada Allah. Salat, dia akan sentiasa ingat kepada Allah SWT, berhubung kepada Allah. Apabila kita terasing kepada jasad kita, benda tu dah jadi jiwa tu akan tidak akan menjadi terasing hubungan dengan Allah SWT. Itu yang kita inginkan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan macam Allah SWT, ini antara perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan hubungan orang-orang yang soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hanya kepada orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang dirinya itu penuh dengan ibadah, yang akan mendapat kemuliaan daripada Allah yang disebut sebagai karamah. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idni. Dzalika huwal fadlul kabir. Dalam surah Al-Fatir, Allah SWT menyebutkan, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, iaitu dengan keduniaan. Di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang dia ni dunia pun dilayan, akhirat dia layan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan Allah SWT, dengan izin Allah. Ini orang yang melebihkan, ya, yang mendapat perlindungan daripada Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan yang amat besar. Jadi orang yang melebihkan kebaikan, ya, untuk Allah dengan izin Allah, maka dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka karamah merupakan salah satu bentuk sokongan dan motivasi secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya yang beriman. Jadi kita ni boleh tak dapat karamah? Boleh. Cuma cara ibadah kita, ingatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala
kena lebih daripada urusan hidup kita dengan dunia kita. Itu kena lebih lah. Barulah Allah SWT akan muliakan kita. Baik, contoh. Ya, contoh yang berlaku lah ni. Karamah yang berlaku oleh sahabat Nabi. Kita bagi ambil contoh satu. Ya. Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dia pergi keluar memimpin sebuah tentera untuk berperang. Tatkala dia sampai di daerah Dahna, dia tersesat. Dia pergi nak perang, strateginya melalui jalan sini dengan tentera-tenteranya, Muhammad tersesat pula. Kadang-kala dia mengarah ke kanan dan kadang-kala dia mengarah ke kiri, tak tahu nak ke mana-mana. Maknanya sesatlah. Akan tetapi tanpa matlamat, sampai akhirnya mereka merasa haus yang amat sangat. Tenteranya berkata kepadanya, wahai Ala, ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kita. Dah sesat tuan-tuan, makanan pun habis, nak minum tak tahu. Kalau sesat dekat hutan tu masih okey lagi. Ada tempat perlindungan. Ini sesat dekat padang pasir. Aduh, macam mana? Makanan tak ada, ke kanan tengok padang pasir, ke kiri tengok padang pasir, di balik gunung dia pergi tengok padang pasir. Tak tahu dah. Jadi caranya macam mana, dia kata, wahai Ala, ya, iaitu apa namanya, ketuanya tadi, mintalah kepada Allah. Dia minta supaya dia tahu amalan, ya, kepada Ala ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun menghadap Allah dan berdoa dengan beberapa kalimah yang sangat ringkas. Dia mengatakan, Ya Hakim, Ya Azim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Azim, Aghithna. Wahai Tuhan yang maha bijaksana, wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wahai Tuhan yang bijaksana. Dia menyeru nama Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah kami, tolonglah kami. Tahu tak dia tolong apa? Dia tak tahu. Apakah pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada dia? Air daripada sumber tanah ke apa, dia tak tahu. Tapi dia minta tolonglah kepada kami ya Allah. Itu tuan-tuan. Orang yang meriwayatkan peristiwa ini iaitu Ar-Razi mengatakan, demi Allah, belum selesai daripada doanya, tiba-tiba awan mendung menaungi tenteranya, lalu halilintar berbunyi dan hujan pun turun hingga akhirnya mereka dapat minum dan berwuduk daripada air hujan tersebut. Kemudian hujan pun berhenti. Panas-panas, mana tahu tiba-tiba boleh datang hujan. Ini ya, didengar doa daripada orang-orang yang soleh ini tuan-tuan. Ini namanya karamah. Ya, karamah yang Allah SWT berikan kepada sahabat Nabi. Nama Al-Ala Al-Hadrami. Contoh yang lain tuan-tuan, ini daripada seorang tabi'in, iaitu Syekh Hasan Asyadzili. Ya, daripada Asyadzili, dia menyebutkan apa? Pada satu ketika, dia dengan beberapa orang murid ni itu naik. Dia nak berlayar ke tempat naik kapal. Nahkoda kapal tu dia bawalah berlayar. Sampai sejak dah nak maghrib, dia kata, kita dah berhenti kat sini, semuanya boleh berehat. Sebab angin tak ada, ombak pun tak ada, apa semuanya. Jadi kita berhenti kat sini. Esok ada angin, kita akan jalan lagi. Sampai keesokan hari, angin tak ada. Sehari tak ada angin. Ombak pun tak ada, tenang. 2 hari macam tu tak ada. 3 hari pun tak ada juga. Akhirnya makanan semakin berkurang, minuman dah semakin berkurang. Tersadai dekat tengah samudra lautan. Ini tak tahu nak buat apa. Kapten kapal nak cari macam mana pun, kalau misalnya dah tak ada angin, tak ada ombak, tak boleh nak gerak macam mana. Tak tahu, dia tak terbuntu habis.
Ini dia kata kepada apa namanya penumpang-penumpang, dia kata, wahai tuan-tuan yang di sini, ya, siapa yang ada hubungan dengan Tuhannya, mintalah kepada Tuhan kamu. Sebab nahoda kapalnya ni orang Kristian, orang Nasrani. Saya dah tak tahu cara macam mana. Jika macam ini seminggu, jika macam ini dia tengok angin, langit tak ada apa-apa, kan? Kalau macam ni keadaannya, kita boleh kelaparan mati di tengah lautan. Macam tu. Dan dia anggarkan memang tak ada tanda-tanda pun boleh berlayar. Akhirnya, ya, anak murid kepada Syekh Hasan Sazili ni, dia berkata kepada tuan gurunya, dia kata, Syekh, ya, mohonlah, berhajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan untuk kita sampai ke daratan. Maka berdoalah, dimulakan dengan berzikir, membaca ayat Al-Quran, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang ada duduk kat situ, berzikir, membaca Al-Quran, dan dia bermunajat serta memohon kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan mendung pada waktu itu. Disangkakan hujan, tetapi waktu itu Allah datangkan mendung dan angin, dan dia dapat menolak kapal tersebut, dan dia berlayar sampai ke pelabuhan. Itu dia tuan-tuan. Ini adalah kuasa Allah yang tidak dijangkakan. Kerana ada asbabnya itu, ada orang yang soleh yang dia berhubung dengan Allah, Allah langsung akan berikan kepadanya, maka ya, syafaat daripada orang yang soleh itu, maka perkara itu boleh berlaku. Seperti mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, pada ketika musim kemarau, dan pada waktu itu apa yang berlaku? Umar bin Khattab, dia berkata kepada Al-Abbas, dia kata, wahai pakcik, dia kata, wahai Abbas, dia tak kata wahai pakcik, wahai Abbas, dia kata, engkau ini adalah pakcik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ya. Hubungan darahmu kepada Nabi Muhammad itu amat dekat sekali. Nabi dah meninggal dunia. Mintalah kepada Allah, kerana permintaan Nabi dan Ahlul Baitnya itu amat mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Maka pada waktu itu berwasilahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib itu, dia berdoa pada Allah. Padahal Abbas itu, dia masuk Islam tu lambat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni yang dah dijamin masuk syurga, tapi dia masih lagi minta. Dia boleh minta kepada Allah, tapi dia tengok ada orang yang lebih tua, ada orang yang mempunyai darah daging Nabi, dan dia lebih tua daripada pangkatnya kepada Nabi. Maka pada waktu itu Abbas doa, dan kota Mekah pada waktu itu diturunkan hujan daripada kemarau. Ini tuan-tuan, ya. Kita berwasilah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat, ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT akan berikan perlindungan kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan, di antara karamah yang diceritakan, ya, dalam sirah-sirah dan juga ayat Al-Quran kepada orang-orang yang soleh, yang ada hubungannya di antara dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan datang kita akan nyambung lagi, ya, pengajian kita berkaitan dengan Al-Karamah ini. Allah Ta'ala a'lam. Usikum nafsi bitaqallah faqad hadal muttaqun. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أن الحق حق وزن اتباعه وأن الباطل باطل وزن اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مع الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.